Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan meneruskan satu lagi sesi tadabbur yang ketujuh tak silap. Jadi saya ambil kesempatan sebelum masa ni. Cuma kita punya mikrofon ni mungkin ada problem sikit. Tiba-tiba buka video tu dia tak jadi mic. Kalau buka dekat recorder sound recorder tu dia jadi pula. Tak apalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan dengan surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah, satu gempa bumi ataupun goncangan yang berlaku yang Allah Taala nak sifatkan dalam surah Al-Zalzalah ini. Jadi surah Zalzalah ini ialah surah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala setelah dicipta manusia ni diciptakan daripada sebaik-baik penciptaan. Kemudian sepatutnya dengan sebaik-baik penciptaan itulah mereka ni tunduk dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, dan juga ajaran para nabi yang lain. Maka di sana dalam surah Bayyinah Tuhan sebut juga ayatul bariyah, ada yang syarrul bariyah. Tak kala wahyu yang dibaca dan diturunkan pada malam qadar itu dibaca pada waktu malam, walaili idza saja, kemudian sehinggalah fajar itu, dan waktu duha ialah waktu untuk baginda menyampaikan wahyu sallallahu alaihi wasallam. Maka surah Bayyinah sebelum daripada ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana reaksi respon daripada masyarakat daripada orang yang mendengar Bayyinah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kufur min ahlil kitab wal musyrikin dan sebagainya, sehingga menjadi penanda aras kepada manusia tu sama ada dia adalah sebaik-baik bariyah ataupun seburuk-buruk bariyah. Maka dalam surah Al-Zalzalah ini Allah Taala nak menceritakan permulaan macam mana manusia pada hari kiamat ini ada satu khabar yang akan berlaku, bangkit, permulaan kepada hari kiamat, bagaimana keadaannya. Allah Taala sebut Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat ini kata Allah Taala surah ini adalah makkiyah, surah yang makkiyah. Itu pendapat sebahagian para ulama. Ada ulama yang mengatakan dia adalah madaniyah, ada yang mengatakan dia adalah madaniyah. Maka kita mengambil pendapat yang mengatakan dia adalah makkiyah. Pertamanya Tuhan kata apabila telah bergoncang ataupun gempa bumi itu dengan goncangan yang hebat, berlaku goncangan yang hebat. Zilzal itu kita boleh terjemah sebagai gempa ataupun goncangan yang hebat yang berlaku. Allah Taala nak mensifatkan hari kiamat nanti, mensifatkan hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Antara kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, perkataan zilzal itu ada kaitan dengan perkataan zallah, zalal, zallatul ulama, zallatun nas. Kita biasa sebut kegelinciran. Kita berjalan, kita gelincir. Biasanya dalam ilmu khilaf kita belajar tentang bagaimana ulama pun ada zallah dia, ada kegelinciran dia dalam memberi pendapat. Sebab apa Allah Taala menggunakan tak kala nak mensifatkan pada hari kiamat itu salah satu peristiwa yang akan berlaku ialah goncangan, gempa bumi yang hebat, yang digunakan perkataan zilzal. Manusia yang berada dalam keadaan tak, sebab diberi kesan pada manusia itu duduk dalam keadaan tak seimbang. Ada yang nak tergelincir, ada yang nak jatuh, kesan daripada goncangan yang berlaku tadi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan kemudian bumi kata Allah Taala akan memuntahkan, akan mengeluarkan segala isinya. Maksudnya bumi sendiri akan mengeluarkan segala isi. Athqal itu maksudnya isi yang menjadi beban, yang menambah kepada beban bumi yang selama ni dia duk tampung manusia, segala makhluk Allah Taala. Maka pada hari kiamat nanti akan ada satu peristiwa akhrajatil ardu athqalaha. Dan di sini antara benda yang memberi kejutan kepada orang-orang musyrikin. Sebab orang musyrikin antara benda yang dia selalu pertikai dan tak percaya ini terhadap risalah Nabi adalah mereka selalu debate tentang masalah
mana mungkin bumi ni akan hancur. Kita nampak duduk elok ni tak ada masalah. Kita duduk tenang, boleh hayati apa, menikmati pemandangan yang cantik, hasil bumi yang baik. Jadi mereka mempertikaikan bahawa akan berlaku suatu peristiwa yang boleh menghancurkan bumi ini. Maka Allah Ta'ala menjawab dalam ayat ni, wa akhrajatil ardu athqalaha. Masa akan berlaku benda tadi. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa qala al insanu ma laha. Manusia ini akan bertanya, ada apa dengannya? Malaha ni maksudnya ada apa ni? Maksudnya ni macam mana boleh berjadi macam ni? Malaha. Apa yang sedang berlaku ni? Jadi manusia boleh kata macam tu sebab pertamanya, sebagai ulama kata dia berkait dengan sifat manusia tadi. Jika kita kata manusia itu berasal daripada nisyan, maksudnya manusia sudah lupa bahawa perkara ini telah dikhabarkan lebih awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan para anbiya dan para rasul dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka sudah lupa akan berlaku benda ni. Ada ulama kata insan itu daripada perkataan anis ataupun unus. Maksudnya benda jinak, sifat manusia tu dia mudah jinak, adapt, maksud boleh masuk. Dia sudah selesa dah dengan kehidupan dunia begini. Maksudnya dia sudah selesa dengan keadaan menikmati hasil bumi, keadaan dunia, kehidupan yang baik. Jadi menyebabkan dia akan tanyalah akhirat nanti malah ni. Dia tak percaya, dia mempertikaikan waktu seawal hidup itu, maka tak kala datang cerita tadi, peristiwa tadi, maka dia terkejut. Wa qala al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut tuhadditsu akhbaraha. Maksudnya bumi itu akan menceritakan segala khabar-khabarnya. Penceritaan di sini Tuhan sebut dengan tuhadditsu. Tuhadditsu ini juga datang daripada perkataan hadis. Ana uhadditsuka. Hadisul wusul, hadisul ahad. Contoh kita kata benda yang baru sampai. Baru pelajar baru dekat sini. Sebab hadis ini perbicaraan, satu perkataan kita mengkhabarkan benda yang dia tidak pernah dengar. Hadis benda yang baru kita kata. Maka perbicaraan itu, pengkhabaran yang akan diceritakan oleh bumi itu seakan-akan benda yang baru. Ataupun ulama kata benda tu manusia dah tahu dah, tapi mereka lupa. Jadi seakan-akan mereka mendengar benda yang baru. Tuhaddisu akhbaraha. Akhbar ini khabar-khabar. Khabar, segala khabar yang berkait dengan bumi dan seisinya tadi akan diceritakan, disaksikan oleh bumi tadi. Sebab tu ulama kata akhbar ini berbeza dengan an-naba. Kan kita ada suratun naba, nabaun azim. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Naba itu kata para ulama ialah kisah-kisah, cerita-cerita tentang benda yang ghaibiyat, benda yang manusia tidak nampak, benda yang kita tidak lihat. Jadi contohnya hari kiamat, macam mana keadaan malaikat, macam mana sirat, titian sirat. Jadi sebagai ulama kata an-naba itu ialah sesuatu perkhabaran tentang benda-benda yang ghaibiyat, yang kita tidak nampak. Tapi akhbaraha ni yang benda manusia dah nampak, dah tahu dah. Tentang sains contohnya, tentang bumi yang kadang-kadang mereka sudah bercucuk tanam dengannya, dah terbiasa dengan tanah, dengan hutan, dengan laut, dengan sungai, dan ada yang mengkaji dengan kajian moden tentang bumi dan sebagainya, dan mereka lihat secara saintifiknya, mereka nampak dengan hasil daripada kajian mereka tadi. Akhbaraha artinya diceritakan balik khabar-khabar yang hakikatnya mereka telah tahu pun sebelum ni. Mereka telah dikhabarkan, mereka telah ada pengetahuan tentangnya. Jadi bumi walaupun dia tidak bercakap, sebagai ulama mengatakan ketika berlaku peristiwa ini, maka dia diberikan keupayaan oleh Allah Ta'ala untuk ada suara, yakni menceritakan peristiwa yang berlaku tadi. Apa yang diceritakan antaranya bi anna rabbaka awhalaha. Maka tindakan penceritaan perkhabaran bumi itu tentang segala isi yang berada di atasnya, di dalamnya, di bumi itu. Bi anna rabbaka awhalaha. Kerana telah diwahyukan, telah diperintahkan oleh Tuhan. Wahyu di sini bukan dengan makna wahyu kepada para anbiya, tetapi datang dengan makna bisikan, maksudnya perintah secara dalaman oleh Allah kepada bumi tadi, untuk menceritakan, membuka segala apa yang tertutup sebelum ini, menceritakan kepada apa yang telah terjadi terhadap makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi tadi, termasuklah manusia dan juga jin. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
pada hari tersebut manusia akan pergi secara terpisah-pisah. Ashtata, maksudnya ada ulama kata ashtata ni sini maksud mengikut kumpulan masing-masing. Ada di kalangan as-sabiqun, orang yang benar-benar melakukan kebaikan di hadapan sekali. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada ulama kata terpecah kepada kumpulan-kumpulan hari kiamat. Maksudnya ada di kalangan munafik, ada di kalangan kafirun dan sebagainya. Ada ulama kata ashtata di sini maksudnya manusia tu masing-masing, personal dia. Maksudnya illa man atallaha biqalbin salim. Masing-masing akan pergi untuk melihat timbangan amalan mereka tadi. Okey. Apa makna yasduru? Kita selalu guna juga sadar. Maksudnya daripada perkataan sadrun, dada kita. Sebab tak kala kita nak pergi satu tempat yang kita dah fokus, kita berjalan tu menunjukkan dada, dan juga kita biasa tak pusing tempat lain dah, kita balik. Kita balik ke tempat kita. Maksudnya kita dah ada satu target, fokus perjalanan kita, kemudian kita balik. Begitu juga manusia ni, tak kala dia dibangkitkan, semata-mata dia nak pergi balik untuk lihat amalan dia. Apakah timbangan amalan dia tadi. Yasdurun nasu ashtata, dalam keadaan dia pergi hanya untuk melihat secara berpisah-pisah, berkumpulan, dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu untuk diperlihatkan a'malahum, amalan-amalan dunia lah. Waktu tersebut kita kan tengok banyak dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala menceritakan bahawa banyak benda yang menjadi saksi. Lidah kita, mata kita, segala indera, anggota badan kita akan menjadi saksi terhadap segala amalan kita. Sebab tu amal ini, kata para ulama, antara makna amal itu dia berbeza dengan fi'lun. Fi'lun boleh jadi perbuatan yang terjadi tanpa kita ada pilihan ataupun tanpa kita hendak benda tadi. Contohnya apa? Dia benda yang jadi secara ittirar. Contoh. Ini sebahagian jika kita melihat kepada furuk lah, daripada aspek perbezaan tadi. Adapun amalan itu ialah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh ikhtiar dan juga pilihan kita. Maka apa yang menjadi timbangan pada hari kiamat? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Segala kebaikan, kejahatan, kerosakan yang kita buat, yang itu adalah berdasarkan pilihan kita. Maka amalan itu, kata para ulama, ialah benda yang kita buat base kepada pilihan, ikhtiar. Bahkan kita belajar dalam ilmu akidah, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang bahawa manusia itu mukhayyar. Maksudnya dia ada pilihan, dia boleh menentukan kehendak dia. Maka apa yang kita pilih itulah, apa yang kita buat dengan pilihan kita itulah akan diletakkan di mizan, satu timbangan di akhirat. Kata Allah Ta'ala, siapa yang buat sebesar zarah ni kan, zarah ni ada orang terjemah debu, sebenarnya zarah ni lebih kecil daripada debu. Lebih kecil daripada debu. Sekecil-kecil zarah itu pun, ada orang kata atom itu pun, sekiranya kebaikan dia buat sekecil-kecil itu, dia akan nampak, dia akan lihat, diperlihatkan kepadanya. Allah menilai. Ini antara pertikaian orang-orang musyrikin. Tak kala datangnya dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, mereka punya logik untuk sukar mempercayai bahawa apa yang mereka buat itu akan dinilai sedetail-detailnya, daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara itu ada penilaian yang adil, teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang mereka pertikaikan kepada baginda Nabi SAW. Mereka tak percaya kepada yaumul hisab, yaumuddin, hari pembalasan itu. Salah satunya adalah mereka kata mustahil Tuhan itu boleh menilai sekecil-kecil perkara. Sebab tu dalam sebahagian ahli falsafah kan, mereka dalam pegangan mereka adalah sebahagian mereka dalam mazhab mereka mengatakan bahawa Tuhan ini hanya mengetahui benda-benda yang kulliyat, benda-benda yang besar. Adapun benda-benda yang juz'iyat itu tidak ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak, Tuhan kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setelah Allah Ta'ala ceritakan bahawa manusia di dalam surah Bayyinah, manusia itu ada yang khairul bariyah, ada yang syarrul bariyah, akibat reaksi yang berbeza-beza dalam menerima ataupun menolak al-bayyinah yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyebabkan kemuliaan asalnya, kemuliaan mereka itu khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka kemuliaan itu akhirnya
ditarik oleh Allah Ta'ala, maka ada yang menjadi seburuk-buruk penciptaan. Dan manusia, kerana keadilan Allah, mereka boleh melihat secara mata kasar mereka pada akhirat nanti apakah asbab, apakah reason dia, apakah punca, illah kepada mereka itu dijadikan syarrul bariyah, diangkat sebagai khairul bariyah kerana amalan yang mereka pilih sendiri, kerana reaksi yang mereka nak sendiri, kerana tindakan yang mereka pilih sendiri, sama ada nak taat kepada Rasulullah ataupun nak ingkar, nak angkuh untuk tidak menerima bayinah yang telah jelas wadihah yang didatangkan oleh Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, oleh Rasulullah yang diutuskan oleh Allah Ta'ala membacakan, memperdengarkan dan juga menghuraikan. Ini adalah risalah yang mutahharah, yang suci daripada Allah Ta'ala dan akan menyucikan, meluruskan akidah orang yang taat kepada bayinah tadi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sekecil-kecil kejahatan sebesar zarah itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini ayat akhirat. Ayat tentang akhirat. Ayat tentang ancaman. Sebab salah satu makna kepada mau'izah, pada beberapa hari yang lalu kita ada diskusi tentang kisah Luqmanul Hakim dengan sahabat-sahabat daripada UIA kan. Antara pesan Luqman itu, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Luqman menggunakan perkataan, Allah Ta'ala menyifatkan bicara Luqman itu sebagai mau'izah. Antara makna mau'izah yang disebut oleh para ulama ialah nasihat ataupun kita mengatakan sesuatu dengan diiringi oleh at-targhib wa at-tarhib. Menyebut tentang apakah targhib galakan di sebalik kebaikan yang kita akan buat, dan juga tarhib ancaman di sebalik benda yang kita buat ataupun kita tinggal tadi. Maka Quran juga ada begitu, ada basyir, ada nadhir, ada berita gembira, ada peringatan yang bersifat nadhir. Itu adalah uslub Al-Quran. Maka salah satunya didatakan tentang akhirat. Kerana pada akhirat itu selain ada naim, ada nikmat syurga, ada juga azab neraka tadi. Sebab tu neraka itu kita diskusi semalam bersama Ustaz Asnil, dekat sebenarnya dengan kita. Allah Ta'ala banyak tarbiyah insan, manusia ini dalam harian mereka untuk banyak membaca wirid-wirid ataupun doa untuk mengelak daripada api neraka. Waqina azaban nar. Kita baca banyak doa kan, waqina azaban nar. Jadi ini antara ayat walaupun diturunkan di Mekah untuk memperingatkan bahawa kehidupan dunia yang kita syok tadi, yang kita dah selesa tadi, mana mungkin kita kata hancur, itu sebenarnya akan terjadi satu peristiwa yang telah dikhabarkan lebih awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dalam surah Al-Zalzalah ini. Maka moga-moga dia memberi peringatan kepada kita supaya untuk kita memperbaiki amalan kita, bukan setakat mata anggota kita yang menjadi saksi, bahkan bumi akan menjadi saksi dan akan menceritakan tuhaddithu akhbaraha kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah yang telah dilakukan oleh manusia yang selama ini berada di atas bumi itu, yang menjadi bahan yang membebankannya, ataupun maka akan diceritakan kisah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ringkas pada petang ini. Saya punya mic pun rasa tak ada masalah sikit. Jadi insya-Allah tu akan datang kita sambung untuk siri-siri akan datang. Qul ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.